Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Sabah bersama Redwin Robin. Antara pengisian, Sabah mahu pelancongan berasaskan komuniti dibangunkan secara agresif. Teruskan Redwin dengan laporannya. Baik, Sahih. Kerajaan Sabah mahu pelancongan berasaskan komuniti KOBT dibangunkan secara agresif. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, ini kerana KOBT berpotensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan luar bandar. Menurut Dato' Haji G, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta Lembaga Pelancongan Sabah boleh mengharapkan sokongan penuh kerajaan negeri untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi KOBT. Beliau menyatakan demikian ketika melancarkan Expo KOBT. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johniston Bangkwai. Dato' Haji G berkata, tahun lepas sahaja seramai 224,356 pelancong telah melawat destinasi pelancongan luar bandar dan memperoleh hampir 8 juta ringgit. Angka itu dijangka meningkat menerusi dorongan agresif dalam mempromosi pelancongan luar bandar oleh semua majlis tindakan pelancongan daerah dan persatuan pelancongan daerah di seluruh negeri. Tambah Dato' Haji G, pelancongan merupakan tonggak utama pertumbuhan ekonomi negeri di bawah hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Justru kerajaan negeri akan melabur dalam infrastruktur dan pembangunan kemahiran untuk pelancongan masyarakat luar bandar. Mengenai Expo 3 hari ini, ia berfungsi sebagai pelan transformasi untuk KOBT Sabah mempamerkan kekuatan masyarakat luar bandar dan menawarkan pengalaman berharga kepada pelancong. Lebih 2,000 orang masyarakat sekitar Putatan hadir menyemarakan program Perhimpunan Solidariti Palestin. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Syahelmi Yahya yang juga Ahli Parlimen Putatan berkata, perhimpunan diadakan sebagai tanda sokongan tidak berbelah bagi kepada penduduk Palestin. Kita sepatutnya melihat apa yang terjadi di Gaza sekarang ini dari sudut kemanusiaan. Kita ketepikan perbezaan agama dan bangsa, tetapi kita melihat dari sudut kemanusiaan itu sekali. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa sepatutnya terus hormat menghormati, boleh berbeza pendapat, boleh berbeza buah pemikiran, namun demikian perasaan hormat menghormati itu, cintakan keamanan, pentingkan hak asasi manusia itu didahulukan. Datuk Syahelmi ditemui media selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul dan Perhimpunan Solidariti Palestin peringkat daerah Putatan. Dalam program ini, orang ramai berpeluang mendengar perkongsian daripada pencetus Ummah Musim Kedua 2014 Ustaz Azihal Bangsawan dan persembahan lagu dakwah oleh Ustaz Masrizan Masri. Terdahulu, Datuk Syahelmi turut mengetuai perarakan bermula dari Masjid Daerah Putatan dan berakhir di Dewan Sri Putatan. Usaha memastikan bekalan beras putih bersubsidi mencukupi terus diperkasa menerusi pelaksanaan Operasi Beras Putih OPBP di perairan Sandakan semalam. Operasi dijayakan Agensi Kawal Selia Padi dan Beras KPB, cawangan Sandakan dengan pelbagai agensi keselamatan lain. Ketua KPB Cawangan Sandakan Muhammad Saiful Nizam Adnan dalam kenyataannya berkata, operasi memfokuskan kepada pemeriksaan dan penguatkuasaan di semua peringkat rantaian pembekalan beras putih. Jelasnya, OPBP adalah langkah proaktif pihak berkuasa dalam memastikan harga beras putih bersubsidi stabil dan terkawal sekaligus mengekang aktiviti penyelewengan beras bersubsidi ke negara jiran. Ia susulan pengumuman kerajaan mengenai pemberian subsidi beras putih import bagi negeri Sabah dan Sarawak awal bulan lalu. Sehubungan itu, Muhammad Saiful menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pengguna yang didapati mengambil kesempatan terhadap peruntukan diberikan kerajaan di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Sabah menyasarkan pingat emas dalam acara bola sepak sukan Malaysia Sukma ke-21 yang akan berlangsung di Sarawak pada Ogos 2024. Pengurus pasukannya, Asmi Rudi berkata sasaran itu akan cuba dicapai dengan adanya barisan pemain terbaik yang dipilih daripada Kejohanan Sukan Sabah Saga yang berlangsung hujung Disember depan.
pada hujung bulan depan ini kita ada sukan Saga. Jadi mungkin ini antara salah satu cara untuk kami mengenal pasti pemain-pemain yang masih aktif di setiap daripada pelosok negeri Sabah. Sebab kita tahu setiap zon yang bermain ini, yang bermain di peringkat negeri ini sudah pasti adalah yang terbaik, champion-champion daripada setiap zon. So dengan cara inilah kami akan mengenal pasti pemain-pemain yang untuk diserapkan di dalam pasukan Sukma. Beliau ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Asmi yakin adanya persiapan mantap dan semangat juang yang tinggi, pasukan Sabah mampu bersaing dan membawa pulang pingat emas dalam kejohanan Sukma kelak. Sukma ke-21 akan berlangsung bermula 17 hingga 24 Ogos 2024. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA akan menganjurkan kejohanan Piala SAFA 2024 dengan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM37,500. Naib Presiden SAFA Datuk Seri Dr. Rudi Awar berkata, kejohanan bertujuan mencungkil bakat baharu bagi membangunkan sukan bola sepak di negeri ini. Datuk Seri Rudi yang juga pengurusi jawatan kuasa pertandingan tempatan SAFA berkata, kejohanan ini akan membabitkan 6 zon yang telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa berkenaan. Saya merayu kepada semua presiden yang ada di daerah-daerah agar dapat berbincang dengan daerah-daerah yang ada di setiap zon tersebut, berbincang dan memilih pemain-pemain itu untuk benar-benar dapat memberi kerjasama melahirkan pemain-pemain yang berkualiti dan juga pemain-pemain yang kita fikirkan layak untuk kita bawa ke peringkat negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media Piala SAFA 2024. Kejohanan peringkat zon akan bermula 12 hingga 14 Januari depan. Johan dan Naib Johan akan mewakili zon ke peringkat akhir pada 26 hingga 28 Januari. Johan bagi Piala SAFA 2024 akan membawa pulang wang tunai RM15,000. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing RM10,000 dan RM7,500 beserta piala dan medal. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahi? Baik, Redwin, terima kasih.